Salam sejahtera, Rafizi sekolahkan lagi Tun Mahathir Muhyiddin dan Perikatan Nasional. Kali ini kata Rafizi, ikut lagi jargon, banyak-banyak. Kandah kena, kata Rafizi. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyelar sikap pemimpin dan penyokong pembangkang yang berterusan membangkitkan polemik berkaitan isu pelaburan BlackRock. Timbalan Presiden PKR yang juga pengarah pilihan raya parti itu berkata, banyak jargon yang keluar dari Perikatan Nasional mengenai BlackRock. Walaupun ratib jargon-jargon ini, cuma yang tidak diberitahu ialah hubungan PAS dan Perikatan Nasional dengan BlackRock ini. Nak tahu? Jom aku bacakan kepada anda semua. Nak tahu? Jangan panas, tapi tonton saya dedah bukti kaitan Perikatan Nasional PAS dengan BlackRock. Ikut lagi jargon banyak-banyak, kandah kena, katanya menerusi platform X hari ini. Beliau turut menyertakan sedutan ceramahnya pada kempen pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap yang menekankan tentang kaitan Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan BlackRock. Siapa yang bermesuarat mempelawa pelaburan daripada BlackRock ke Malaysia ini? Siapa dia? Mahathir pada November 2018, kata Rafizi. Tak percaya? Pergi ke Facebook Mahathir. Keluar gambar dia di London pada November 2018 membentangkan potensi pelaburan di Malaysia kepada pengurus-pengurus aset dan dana dunia. Salah satunya ialah BlackRock. Pada masa siapa wang KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja, diberikan kepada BlackRock untuk diuruskan? Jawapannya mudah, zaman Muhyiddin. Perkara ini telah berlaku mula zaman dia, zaman pentadbiran dia. Tiada pula masalah, fatwanya lain pula. Zaman orang lain, fatwanya lain, bidas Rafizi lagi. Untuk rekod, pada tahun 2021, Perdana Menteri ketika itu Muhyiddin Yassin meluluskan cadangan KWSP untuk menyerahkan kepada BlackRock untuk menguruskan dana khas KWSP berjumlah 600 juta ringgit. Wow, banyaknya. Sehubungan itu, Rafizi mengingatkan tentang peranan Mahathir sebagai penasihat ekonomi kepada 4 negeri dikuasai Perikatan Nasional, iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis. Beliau mempersoal di mana peranan Menteri Besar 4 negeri berkenaan, terutama Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur dengan dalam menegur Mahathir. Mana Sanusi? Bukankah kamu hebat dan berani? Sultan pun kamu boleh maki. Takkanlah Mahathir kau tak boleh tegur, kata Rafizi lagi. Tun yang dulu mula jumpa dengan BlackRock tahun 2018, satu ayat pun tak keluar dari Menteri Besar Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Namun, setiap hari di Parlimen, bakar emosi rakyat, selar Rafizi lagi. Pembangkang dilihat terdesak memainkan isu BlackRock bagi membangkitkan kebencian rakyat terhadap kerajaan Madani sehingga tergamak berhujah di Parlimen hanya berdasarkan surat layang. Ahli Parlimen Macang dari Perikatan Nasional PN, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, dia mendapat surat layang yang kononnya mendedahkan dalang di sebalik keputusan penjualan sebahagian saham Malaysia Airport Holding Berhad MHB kepada BlackRock. Wow, dah terdesak sangat nak meratib, dah terdesak sangat nak memainkan isu BlackRock, sampai sanggup pula menggunakan isu fakta surat layang di Parlimen. Ini satu kegilaan yang tahap gaban lah kan. Bagaimana seorang ahli Parlimen sanggup menjadikan bahan surat layang itu sebagai fakta, sebagai satu hujah di Parlimen. Ini betul-betul tak boleh pakai punyalah.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Dan akhirnya kita tahu siapa itu jargon. Salam sejahtera. Akhirnya, Noh Omar berpelukan dengan parti yang ditubuhkan oleh Tun Mahathir. Sewaktu Noh Omar masih di dalam kerajaan, dalam UMNO, anda masih ingat beberapa kenyataan Noh Omar yang memang pedas. Lebih-lebih lagi ada yang mengaitkan dengan Tun Mahathir. Tapi kali ini Noh Omar akhirnya sah menyertai parti yang dulunya dibina Mahathir. Tan Sri Noh Omar akhirnya hari ini mengumumkan menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang dulunya dibina oleh Tun Dr. Mahathir. Bekas pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor itu berkata, dia memohon untuk menyertai Bersatu secara dalam talian semalam dengan mengisi borang dan terus diterima. Tiada siapa yang tahu. Kemudian saya terus dapat sijil menjadi ahli Bersatu. Jelasnya menerusi rakaman video yang dikongsikan hari ini. Persoalannya ialah netizen mula mengagak-agak. Adakah tujuan Noh Omar masuk dalam Bersatu ini hanya semata-mata untuk bertanding pilihan raya akan datang? Kerana untuk menjadi calon perlu ada parti. Jadi, adakah tujuan Noh Omar nak masuk semula bertanding mengikut Parti Bersatu? Adakah beliau benar-benar setia atau sekadar mahu menang pilihan raya? Itu yang dipersoalkan oleh netizen. Menurut rakaman video yang dikongsikan hari ini, Noh berkata, keputusan drastik tersebut dibuat selepas kecewa dan sedih dengan nasib menimpa Datuk Seri Najib Tun Razak yang tidak berjaya mencabar titah addendum di mahkamah. Semalam, Mahkamah Tinggi menolak permohonan bekas Presiden UMNO itu untuk memulakan semakan kehakiman terhadap kerajaan untuk memaksa penzahiran titah addendum dikatakan dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong terdahulu membolehkannya menjalani tahanan di rumah. Apabila rakaman video dikongsikan oleh Noh Omar, dia kata dia buat keputusan itu kerana kecewa dan sedih dengan nasib menimpa Datuk Seri Najib yang gagal mencabar titah addendum di mahkamah, tidak berjaya mencabar titah addendum di mahkamah. Menjadi persoalan terus ialah apakah Noh Omar akan berjuang untuk Najib melalui Parti Bersatu pula? Itu yang paling kita terkejutlah kan. Adakah dia akan membawa isu agendanya di Parti Bersatu pula? Huru haralah Parti Bersatu kali ini kalau tiba-tiba pula dia pula nak perjuangkan Najib bersama Parti Bersatu. Memang huru hara punyalah. Mungkin juga ada niat untuk menarik sokongan UMNO, akar umbi UMNO supaya menyokong beliau dan membawa menarik kepada Parti Bersatu. Saya fikir itu akan menghuru harakan Parti Bersatu itu sendiri. Mengulas lanjut, Noh yang juga pernah selama 27 tahun menjadi ahli Parlimen Tanjung Karang berkata, keputusan untuk menyertai Parti Bersatu agak berat. Dia nak bertanding Tanjung Karang lah ni kan. Menurutnya dia mengambil masa lebih setengah tahun baru berbuat demikian kerana mengingati pesanan Najib yang ditemuinya di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini. Saya masih ingat pesanan beliau kepada saya. No, you kena sabar, jangan masuk mana-mana parti, katanya. Sekarang dah masuk Parti Bersatu, nak perjuang Najib melalui Parti Bersatu ke? Kalau itu yang berlaku, huru haralah Parti Bersatu. Bertenang dan bersabar, insyaAllah perjuangan kita akan berjaya. Saya menghormati dan mematuhi pandangan serta arahan daripada beliau, kata Noh Omar. Sebab itu, saya tidak memasuki mana-mana parti politik sebelum ini, kata Noh yang dipecat UMNO tahun lalu kerana melanggar disiplin parti pada pilihan raya umum ke-15. Itulah dia cerita tentang Noh Omar yang kini mengikuti parti yang dulunya dibina oleh Mahathir, dan alasan dia menyertai itu paling mengejutkan kita
Karena alasannya ialah apabila dia kecewa dan sedih nasib menimpa Datuk Seri Najib Tun Razak yang tidak berjaya mencabar titah edendum di mahkamah, maka dia pun buat keputusan drastik. Ada netizen kata itu alasan saja. Sekian dulu, jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan kali ini adalah pendedahan baru yang saya sendiri pun baru tahu, dan pastinya ia akan menarik perhatian Anda semua. Berkaitan dengan era kepimpinan Najib satu ketika dahulu, yang mana membelanjakan 3,9 bilion ringgit. Namun, projek mega Sungai Nadi Kehidupan era Najib gagal. Wow, ini belanja 3,9 bilion bukan satu jumlah yang kecil, tapi sangat besar. Apa yang dibelanjakan sehingga ianya dikatakan gagal? Di sebalik perbelanjaan 3,915 bilion untuk projek Sungai Nadi Kehidupan atau River of Life, River di Lembah Kelang sejak 2011, namun kemungkinan projek itu tidak boleh disiapkan tahun ini dan ia juga dikatakan tidak mencapai objektifnya, kata Jabatan Ketua Audit Negara. Juru audit mendapati pelbagai infrastruktur projek berkenan rosak, manakala kualiti air Sungai Klang masih tidak bersih. Semua objektif River of Life masih belum berjaya dicapai, terutamanya untuk meningkatkan kualiti air sungai kelas IIB yang sesuai disentuh oleh tujuan rekreasi, kata Ketua Audit Negara Wan Soraya Wan Muhammad Rodzi dalam laporan yang dilancarkan pagi tadi. Projek River of Life dilancarkan di bawah pentadbiran Perdana Menteri Najib Razak dengan dana kira-kira 4,4 bilion ringgit. Ia adalah untuk pembangunan semula sungai-sungai sekitar Lembah Kelang. Dana itu juga bertujuan membersihkan kualiti air sungai dan alirannya sepanjang 110 km. Menurut laporan Jabatan Audit, setakat Julai 2023, sebanyak 12 projek River of Life ROL masih dalam peringkat pra-pelaksanaan, 8 lagi dalam pelaksanaan, manakala kontraktor penyiap belum dilantik bagi 2 projek setelah ditamatkan kontrak. Saudara-saudara sekalian, apabila ini berlaku, apabila laporan ini kita terima, ianya memang agak mengejutkan kita. Sementara itu, bernama melaporkan Project of Life ROL yang dilancarkan pada tahun 2010 dijangka tidak akan berjaya disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan tahun ini, walaupun 3,915 bilion ringgit telah dibelanjakan untuk projek itu, menurut laporan Ketua Audit Negara LKAN Siri 2 2024. Menurut laporan itu, sehingga Julai tahun lepas, 8 projek di bawah ROL masih dalam pelaksanaan dengan kemajuan di tapak antara 21 hingga 97,3%, manakala kontrak penyiap bagi 2 projek yang ditamatkan kontrak sebelum ini belum dilantik, sementara 12 projek lagi masih belum dimulakan. Analisis audit turut mendapati hanya 79,4% kerja-kerja pengindahan sungai telah disiapkan dan hanya 50 atau 16,9% daripada 296 loji rawatan kumbahan berjaya dirasionalisasi atau dinaik taraf. Analisis terhadap tempoh projek pula menunjukkan projek lewat disiapkan sehingga melebihi 8 tahun dengan peningkatan kos kepada kerajaan menurut laporan itu. ROL merupakan salah satu projek di bawah program transformasi ekonomi yang diperkenalkan pada tahun 2010 dengan kos siling berjumlah 4,363 bilion ringgit bertujuan mentransformasikan Sungai Gombak dan Sungai Klang kepada ikon waterfront yang dinamik dan berdaya huni dengan nilai ekonomi yang tinggi.
Kawasan Orwell merangkumi 110 km lembah Sungai Klang dan dijangka siap pada tahun 2024. Pengauditan juga mendapati kesemua objektif ROL masih belum berjaya dicapai, termasuk untuk meningkatkan kualiti air sungai disebabkan kelemahan dalam aspek perancangan dan pelaksanaan projek serta tahap pematuhan efluen dan kesedaran penjagaan sungai yang masih rendah. Hasrat kerajaan untuk mendapatkan pulangan sehingga 4 bilion ringgit bagi membiayai kos pelaksanaan ROL dan mengelakkan penggunaan dana awam juga tidak tercapai kerana hasil penjualan tanah tertakluk kepada pemilik masing-masing menurut laporan itu. Pengauditan juga mendapati model perniagaan yang tidak komprehensif telah menyebabkan penyelenggaraan dan aktiviti ROL masih bergantung sepenuhnya kepada peruntukan kerajaan, menyebabkan aset ROL tidak diselenggara sewajarnya, terbiar, rosak dan tidak dimanfaatkan. Semakan audit mendapati sehingga November lepas daripada 835 aset pembersihan sungai, 147 aset dapati tidak beroperasi, iaitu 80 berpunca daripada kerosakan, manakala 67 telah dirobohkan dan tidak boleh digunakan. Laporan penyelenggaraan dan lawatan mendapati antara punca kerosakan ialah masalah mekanikal dan elektrik, kecurian kabel, log bom putus dan masalah bekalan elektrik. Dengan analisis audit menunjukkan tempoh pembaikan bagi 10 aset adalah antara 3 bulan hingga 4 tahun, 3 bulan manakala baki 11 kerosakan masih belum dibaiki. Pengauditan juga menemui kelemahan dalam aspek tata kelola projek merangkumi perancangan, pemantauan perbelanjaan, penyediaan reka bentuk, pelantikan perunding dan pelaksanaan projek. Sehubungan itu, laporan berkenan mengeserkan antaranya agar Jabatan Wilayah Persekutuan JWP menilai semula projek yang masih dalam peringkat pra-pelaksanaan sama ada perlu diteruskan atau tidak dengan mengambil kira aspek peruntukan keuangan. Apa komen anda tentang isu ini? Ada 2 komen daripada netizen di ruangan komen di Malaysia kini. Kata mereka, inilah perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab, merugikan sehingga wang yang patutnya dibelanjakan di tempat yang sepatutnya habis begitu saja. Dan ada juga yang tulis, inilah yang paling tak elok. Purple Mouse juga kata, zaman Pok Najib, duit habis projek tak nampak, kata Purple Mouse. Saudara, apapun komen anda untuk isu kali ini? Kegagalan projek yang sangat besar melibatkan 3,9 bilion ringgit, namun projek Sungai Nadi kehidupan era Najib masih gagal. Apakah ianya perlu diteruskan ataupun harus dihentikan? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini isu paling panas. PAS terus senyap bila rakan sendiri jadi peguam lelaki Israel bersenjata. Ditulis oleh Ahmad Mursi daripada Harapan Daily. PAS buat-buat pekak setelah tersebar gambar ramai pemimpin PAS termasuk Menteri Besar Kelantan bersama dengan Datuk Naran Singh di penamaan calon Sungai Bakap. Naran Singh adalah peguam mewakili penceroboh warga Israel yang masuk ke Malaysia dan ditangkap bersama dengan ratusan peluru dan 6 pucuk pistol. Penceroboh ini ditangkap di saat Perdana Menteri ke-10 sangat lantang menyuarakan isu Palestin di peringkat antarabangsa di depan Presiden Amerika, Chancellor Jerman dan forum-forum antarabangsa. Ini menimbulkan banyak persoalan dalam kalangan rakyat. Apa tujuan lelaki itu datang bersama senjata pada waktu ini? Tidak kira apa jua usaha Perdana Menteri yang ke-10 lakukan untuk membantu Palestin. Perikatan Nasional PAS selalu memperlekeh maupun seluruh dunia, walaupun seluruh dunia memuji Anwar Ibrahim.
Oleh kerana nak tunjuk sangat mereka ini terpaling Palestin, macam-macam fitnah dilemparkan, termasuklah Ustaz PAS yang dikatakan pandai mengajar Al-Quran. Naran pernah bertanding atas tiket Perikatan Nasional Gerakan di Dewan Undangan Negeri Jalong pada PRU 15 dan kalah serta hilang wang deposit. Dia pernah mewakili Razman Zakaria dalam kes saman fitnah yang difailkan oleh Perdana Menteri ke-10. Akhirnya, Razman memohon maaf kerana fitnah dan kes dianggap selesai. PAS bukan hanya rapat, malah menjadi sekutu rapat Naran Singh. Hingga hari ini, PAS terus membisu umpama ayam berak kapur. Saudara-saudara sekalian, sebelum daripada berita ataupun ulasan itu, sebenarnya pada 29 Jun 2024, berita daripada Harapan Daily juga menulis, bekas calon Perikatan Nasional adalah peguam baharu lelaki Israel miliki ratusan peluru 6 pistol. Peguam Datuk Naran Singh yang pernah bertanding sebagai calon Perikatan Nasional di Dewan Undangan Negeri Jalong, Perak pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu, dilantik sebagai peguam kepada lelaki warga Israel yang didakwa memiliki ratusan butir peluru dan 6 pistol. Pelantikan itu dimaklumkan kepada Mahkamah Session pagi semalam. Tertuduh warga Israel Avitan Shalom 38 tahun melantik Naran Singh untuk mewakilinya pada perbicaraan yang akan bermula selama 9 hari pada September depan. Naran Singh menerusi Facebook miliknya turut memaklumkan tentang pelantikan tersebut dan menerima banyak sokongan daripada pengikutnya. Beliau dari parti gerakan yaitu rakan gabungan dalam Perikatan Nasional dipilih bertanding pada PRU 15 yang lalu. Dun Jalong yang menyaksikan pertemuan 4 penjuru dimenangi Lo Ziye Pakatan Harapan dengan 15,955 undi, manakala Naran Singh hanya meraih 3,043 undi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Persoalan ini timbul, adakah PAS akan bercerai dengan Bersatu? Adakah Perikatan Nasional akan berkubur? Sejauh mana PAS masih mempercayai Perikatan Nasional? Ini menjadi persoalan apabila ada satu klip video memaparkan PAS mengaburkan kain rentang Perikatan Nasional, petunjuk hubungan kian renggang, kata penganalisis. Sampai begitu sekali ke? Sampai kain rentang yang ada tulis Perikatan Nasional dikaburkan. Adakah PAS sudah bersedia mahu meninggalkan Perikatan Nasional atau tidak lagi percaya dengan Perikatan Nasional? Wow, ini menunjukkan satu lagi episode politik yang pastinya besar-besaran. Kabar mendakwa PAS dan Bersatu kini renggang, semakin menunjukkan kebenarannya apabila Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Abdullah dalam satu ceramah di Facebook baru-baru ini mengaburkan imej kain rentang Perikatan Nasional PN. Ia didakwa kerana jentera Bersatu tidak sepenuhnya turun berkempen untuk calon PAS di Sungai Bakap. Dah mula perbuatan-perbuatan begini, boikot memboikot tak tolong-tolong. Ini bukan ikhlas namanya. Inilah yang namanya perkahwinan tak ikhlas. Hanya mau kejar sesuatu untuk kepentingan sendiri. Akhirnya bila tak dapat tolong, balas lagi. Macam itulah. Kata laporan ini yang mungkin sebagai tindak balas kerana PAS tidak tunjuk muka ketika tempoh kempen calon Bersatu di Kuala Kubu Bahru 2 bulan lalu. Wah, ini rupa-rupanya yang berlaku. Dulu di Kuala Kubu Bahru dikatakan
Parti PAS tidak tunjuk muka ketika kempen calon bersatu. Jadi kali ini bersatu pula dikatakan tidak sepenuhnya turun berkempen membantu calon PAS. Ini orang kata aku balas you balas I. Inilah yang dikatakan tidak serumah, tidak sudah sehaluan. Memasuki waktu-waktu kritikal seperti ini, tindakan PAS itu seolah coba menunjukkan ia boleh bergerak sendiri tanpa Perikatan Nasional dan bersatu, kata Fellow Majelis Profesor Negara Dr. Azmi Hassan. Apa yang PAS sebenarnya coba tunjukkan adalah mereka boleh bergerak sendiri, tidak perlukan bersatu di Sungai Bakap maupun kawasan lain di mana pengundinya 60% hingga 70% Melayu, katanya memetik FMT. Sebelum ini, di Kuala Kubu Baru, Ilham Center mendapati kempen PAS untuk calon bersatu Khairul Azhari Saud jelas makin perlahan. Badan pemikir itu berkata, PAS yang menjadi tonggak jentera pilihan raya Pakatan Pembangkang tidak sepenuhnya mengerah ahlinya berkempen. Terdahulu pada 24 Jun lalu, Amar yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan memuat naik beberapa gambarnya berceramah ketika kempen PRK Sungai Bakap. 6 daripada gambar yang dimuat naik itu menunjukkan kain rentang Perikatan Nasional dikaburkan. Jadi, apa pula pendapat Anda tentang dapatan penganalisis kali ini? Tinggalkan komen kamu.